UTM, University Technology Malaysia. Innovative, entrepreneurial, global. A global award-winning university in engineering and technology that coexists in the community to contribute to mankind. We invest in laboratories and facilities, empowering our people to solve life challenges. We nurture innovative minds through research and teaching because innovative minds drive competitive and innovative research culture. Life problems are brought into the labs to test our inventions against imperfections. Our facilities enrich our students' life because conducive environment triggers creative minds. We empower students to be active contributors in the ecosystem. UTM embraces inclusivity and diversity. Together, making a difference, our entrepreneurial talents continue to improve the quality of life. We reach out to where it matters, the society. Treating water for consumption. Our research products and services have made a difference to many lives. We provide engineering solutions for sustainable development, and our engineering solutions uplift the quality of life and well-being. Our experts are mobilized to affected sites to respond to calls for help. We are proud to serve and make a difference. UTM strives with total commitment to attain excellence in science, technology and engineering for the well-being and prosperity of mankind. UTM, prospering lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin semua. Bagi memberkati segala perkongsian ilmiah kita pada hari ini, marilah kita berkasarkan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Anjuran pelajar MPP 1333 ODL Organisasi dan Pengurusan Sumber sesi 2020 dan 2021 Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Marilah kita bersama-sama mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi inayah dan peluangkan masa untuk kita bertemu pada pagi ini bagi menjalankan satu webinar pada peringkat kebangsaan yang bertajuk Webinar Memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam Mendepani PKP 3.0. Saya, Puan Zatul Ifah binti Mat, berganding bersama Encik Abdullah bin Abdul Halim merupakan pengacara majlis anda pada pagi yang berbahagia ini. Apa khabar, Cikgu Abdullah? Khabar baik. Terima kasih Puan Zatul. Okey. Boleh dengar suara saya Puan Zatul? Boleh. Ada Puan Zatul boleh dengar suara saya? Boleh Cikgu Abdullah.
Okey, terima kasih. Maaf Ah, pada semua peserta ada masalah teknikal tadi sedikit. Terima baik, kasih Pak Peserta di atas pengenalan sebentar tadi. baik. Mencari timbal Izinkan saya izinkan. meneruskan bacaan. Okey, teruskan Pak Ah, Peserta. Saya, Puan Zatul Ifa binti Mat, pengacara bersama anda pada pagi ini. Mencari timbal si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam negaraku Malaysia dan salam kerana Tuhan untuk manusia. Yang berbahagia, Profesor Zaidatun binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Yang berusaha, Dr. Syafiee bin Rosli, Pensyarah Kanan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Jual selaku pensyarah penasihat, webinar memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Kali ini, barisan pensyarah dan murabi yang dikasihi, barisan ahli jawatankuasa, pelaksana webinar seterusnya, peserta-peserta webinar yang dihormati sekalian. Lebat kemiri pohonnya rendah, bahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Nur Azam bin Abdul Manaf untuk memimpin kepada bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat keagungan dan kebesaran-Mu, pada pagi yang penuh keberkatan ini, bersempena program webinar memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam menemani PKP 3.0. Kami sekalian hamba-Mu, ya Allah, merafak dengan penuh rendah diri agar Engkau curahkan nikmat yang berterusan kepada kami. Kurniakanlah petunjuk kepada kami dalam mencapai keredaan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ujian mara bahaya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan serta muhibbah antara kami yang tinggal dalam sebuah negara yang berbilang kaum ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi amalan kami dan supaya kami sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian demi kemajuan organisasi, masyarakat, agama dan negara. Engkau sematkanlah ke dalam diri kami, ya Allah, rasa tanggungjawab atas setiap tugas yang diamanahkan kepada kami untuk kami laksanakan. Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menemani cabaran, berdaya saing serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau kurniakanlah kesejahteraan serta keberkatan hidup kepada kedua ibu dan ayah kami, pensyarah-pensyarah kami, para pemimpin kami dan ummah seluruhnya. Ya Allah, hadiahkanlah buat kedua ibu dan ayah kami anugerah umur yang panjang, agar kucupan mesra di dahi kami yang sentiasa menjadi azimat kekuatan kepada kami ini masih kami mampu rasai selagi hayat kandung badan. Ya Allah, Engkau kurniakanlah umur yang panjang kepada kami, supaya kami berpeluang membalas segala belayan mesra dari kedua ibu dan ayah kami, dengan peluang untuk menghadiahkan kejayaan yang gemilang dalam pelajaran untuk mereka berdua. Semoga dengan kejayaan ini,
kami mampu melihat senyuman kebanggaan yang terukir di bibir mulus mereka. Ya Allah, betapa indahnya senyuman ibu dan ayah, insan yang tidak pernah jemu dalam mendidik kami. Ketahuilah ibu dan ayah bahawa sesungguhnya kami sentiasa merindui dan menyayangimu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inni a'udzubika minal darasi wal jununi wal juzabi wa min syai'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azam bin Abdul Manaf di atas perkataan doa sebentar. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata prasmi hajatnya kami. Para penonton yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Zaidatun binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan webinar memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya nak on video tapi dia nyatakan bahawa host stop saya from start my video. So siapa yang host tu sedikit mohonlah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya hari Sabtu pagi seketika semua sedang bercuti, alhamdulillah kita ada hari ini sesi memperkasakan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Tanpa kita sedari, kalau kita lihat kita telah mula PKP daripada tahun lalu, daripada 17 Mac pada tahun 2020, dan ini adalah PKP 3.0 yang mana pada peringkat awal rata-rata kita mengandaikan bahawa PKP kita yang pertama hanya tempoh dia 2 minggu dan kita mengharapkan sebenarnya itulah tempoh PKP yang kita lalui. Walau bagaimanapun kita merancang, Allah menentukan kita telah mencapai kepada PKP 3.0, diharap-harapkan kita tidak mencapai PKP yang berikutnya. Selalunya versi 1.0, 2.0, 3.0 ni kalau orang teknologi sukalah dari segi kita ada web teknologi 2.0, 1.0, 3.0, begitu juga dengan pendidikan, kita ada pendidikan 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Dan begitu juga dengan kita ada sekarang society 5.0. Jadi saya mengambil ruang ini selaku jemputan yang diminta untuk melihat bersama-sama dengan anda semua pada pagi hari ini, bersama juga dengan penasihat program Dr. Muhammad Syafiee Rosli. Pertamanya terima kasih kepada penasihat Dr. Muhammad Syafiee dan juga semua jawatan kuasa, iaitu merupakan pelajar program sarjana teknologi pendidikan yang diikuti secara program dalam talian di Universiti Teknologi Malaysia, dengan menganjurkan pada pagi ini iaitu webinar yang mana selari dengan perkembangan terkini ketika kita mengalami PKP 3.0. Rata-rata kita tahu rungutan, bukan saja rungutan di kalangan para guru tapi rungutan di kalangan ibu bapa, rungutan juga di kalangan pelajar yang mengikuti PDPR. Dan kita pun telah melihat sebenarnya kesan PDPR secara tidak langsung kepada keputusan SPM kita pada tahun 2020, dan tahun ini kita mengalami PDPR lagi sebahagiannya mungkin kita doakan,
dan of course ada SPM juga pada tahun ni iaitu 2021. Dan di sini kita dapat lihat bahawa bagaimana kita dapat memperkasakan PDPR tu, dan pusat sumber maya yang mana ketika PDPR pusat sumber yang di sekolah itu tidak boleh kita akses kerana kita tidak boleh hadir secara fizikal di sekolah. Jadi di kala ini, di ketika ini, maka pusat sumber maya merupakan salah satu daripada kemudahan yang patut disediakan oleh kebanyakan institusi termasuk juga UTM supaya PDPR itu dapat diperkasakan, dapat mencapai kata orang maksud yang kita cadangkan dan kita rancang untuk kita mencapai satu proses pembelajaran yang optimum dalam kalangan pelajar. Jadi kalau kita lihat short form, saya rasa semua ambil maklum bahawa PDPR kita tahu adalah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, tetapi yang perlu difokuskan lebih adalah pada pembelajaran pelajar yang berada di rumah. Jadi bagi yang menyertai kami pada hari ini menerusi Facebook, menerusi ada juga kita sebarkan juga menerusi Twitter, jadi kita harap semuanya dapat mempelajari sesuatu pada hari ini daripada para pelajar kami, iaitu merupakan pelajar sarjana di UTM menerusi program pendidikan jarak jauh secara dalam talian. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas dan terima kasih kepada jawatankuasa iaitu di kalangan pelajar yang dikasihi dan dihormati sekalian dalam menganjurkan webinar ini dengan tajuk memperkasakan PDPR dan pusat sumber maya dalam mendapati PKP 3.0, dan tidak lupa juga kepada penasihat Dr. Muhammad Syafiee bin Rosli, rakan saya yang sama-sama menasihatkan dan berjaya membimbing para pelajar untuk menganjurkan webinar pada hari ini. Ada 5 topik yang menarik saya tengok, penggunaan Google Classroom, Google Meet, alat kolaboratif, pengurusan pusat sumber abad ke-21 dan juga penjajaran kurikulum 2.0. Jadi saya doakan pelaksanaan seminar ini berjaya seperti mana yang dicadang, dan teruskan usaha murni ini untuk berkongsi. Itulah peranan kita di Menara Gading di universiti, untuk berkongsi kepakaran kita. Walaupun anda semua mungkin sedang mengikuti program pengajian, tapi saya yakin di dalam pendidikan tinggi para pengajar dan para pelajar adalah bergerak seiring, merupakan dua golongan yang mana perlu melaksanakan sesuatu secara berkumpulan, di mana bukan sahaja para pelajar mempelajari daripada kami juga mempelajari sesuatu daripada para pelajar ketika anda mengikuti pengajian di UTM. So syabas diucapkan tahniah kepada yang mengikuti hari ini sepanjang hari menerusi Facebook dan juga menerusi secara langsung menerusi Facebook, dan ada juga yang menyertai menerusi Zoom. Syabas tahniah juga anda telah meluangkan masa lah di hari Sabtu ini untuk mengikuti satu program yang berfaedah ini. Jadi dengan itu saya dengan rendah hati dan juga bangganya dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program webinar memperkasakan PDPR dan pusat sumber maya dalam mendepani PKP 3.0 anjuran Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. So saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia dekan di atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Bagi melengkapkan majlis perasmian ini, marilah kita bersama-sama menonton tayangan montaj yang disediakan oleh pihak penganjur untuk pengenalan kepada sesi webinar pada kali ini.
Alhamdulillah. Demikian tadi persembahan montaj sempena perasmian webinar memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Baiklah para peserta sekalian dan Puan Zaitun, saya seorang guru dan rasanya Puan Zaitun pun seorang guru, betul? Ya, betul Cikgu Abdullah. Sedar tak kita ni, bercantilik kita dah berada di fasa PKP 3.0 akibat dari pandemik COVID-19 ini. Saya nak tanya pendapat Puan Zaitun sikitlah. Puan Zaitun puas hati mengajak anak murid dalam suasana norma baru, khususnya dalam PDPR, dalam secara talian atau secara luar talian sekarang? Tak puas hati sangat Cikgu Abdullah. Tapi dari masa ke semasa, saya akan cuba mempelajari apa sahaja teknologi baru berkaitan PDPR supaya saya dapat menyampaikan pembelajaran saya dengan lebih berkesan kepada anak-anak murid saya yang saya sayangi. Bagus tu Puan Zaitun. Begitulah harapan kami supaya kita semua mengambil peranan dalam peranan kita masing-masing. Kita kira sebagai seorang pendidik, ibu bapa atau pelajar sendiri. Hadirin peserta webinar sekalian, bertitik tolak dari situlah munculnya ilham untuk menghasilkan webinar yang bertajuk memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0 ini. Antara objektif webinar kita pada kali ini adalah untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada kepada warga pendidik, guru dan pelajar dalam pembelajaran secara online. Kita juga ingin menimbulkan keputusan idea pada warga pendidik dalam mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran secara online, terutamanya dalam mod PDPR ini. Semoga dengan perkongsian yang bermanfaat ini dapat membantu dan menambah lagi info dan dalam memantapkan lagi PDPR kita. Diharap kepada para penonton agar dapat setia bersama kami hingga ke penghujung program kerana kami bukan sahaja menyajikan info tentang PDPR tetapi juga diselitkan tentang Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0 ini. Macam-macam ada. Best tau. Di samping itu juga, nantikan kami dengan perkongsian istimewa dalam slot khas di akhir program ini. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, webinar ini dijalankan secara langsung di channel YouTube Live dan Facebook Live. Kehadiran tuan-puan akan direkodkan di dalam SPL KPM dan pautan link untuk borang pendaftaran bagi tujuan ECJ dan SPL KPM akan diberikan di ruangan live chat di deskripsi video YouTube dan Facebook dari semasa ke semasa sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk slot yang diikuti, tuan-puan layak untuk mendapat 1 jam mata kredit bagi SPL KPM serta dengan ECJ. Secara keseluruhannya, tuan-puan layak mendapat 5 jam mata kredit untuk SPL KPM dan ECJ bagi keseluruhan webinar ini. Oleh itu, kami selaku pihak penganjur berharap agar tuan-puan janganlah ke mana-mana, teruskan bersetia bersama kami hingga ke akhir program. Sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan, bolehlah ajukannya di ruangan live chat di YouTube dan Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan, peserta webinar yang dihormati sekalian, tibalah masa program webinar kita ini dengan sesi perkongsian slot pertama oleh pembentang pertamanya, Cik Ong Jing Ying bersama pembentang kedua, Puan Keng Mei Feng dengan tajuknya Google Classroom sebagai LMS. Hai, apa khabar Cikgu Ong dan Cikgu Kang? Bye-bye. Selamat pagi Cikgu Jatuh. Selamat pagi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zatu. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin. Pada slot pertama hari ini, saya dan partner pembentang saya, Cikgu Kang, akan membentangkan tajuk yang menarik ini iaitu Google Classroom sebagai LMS.
Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama yang diberi Ong Jingying dan saya merupakan seorang graduan IPG Kampus Temenggung Ibrahim Johor pada tahun 2020 dan juga seorang pemegang ijazah sarjana muda Bahasa Cina Pendidikan Rendah dengan kebejian. Kini, saya juga bertugas sebagai seorang guru bahasa Cina dan sains di SJKC Perempuan Cina Pulau Pinang. Dan pada masa yang sama, saya juga merupakan seorang pelajar sarjana dalam bidang teknologi pendidikan yang mengikuti kursus ODL di UTM. Seterusnya. Selamat pagi semua. Nama saya Kang Mei Feng. Saya adalah seorang guru bahasa Mandarin di Pusat Bahasa Moden di Universiti Malaysia Pahang. Sama juga dengan Cikgu Ong, saya adalah pelajar sarjana di UTM ODL. Okey, tanpa membuangkan masa, izinkan saya memperkenalkan seksyen saya pada hari ini. Jadi, slot pertama akan dibahagikan kepada dua seksyen. Seksyen pertama tajuknya Google Classroom SLMS dan saya akan memperkenalkan konsep classroom pada past, present and future. Apakah itu LMS dan kebaikan menggunakan Google Classroom sebagai LMS. Seterusnya. Okey, sebagai permulaan seksyen ini, saya ingin menjemput para penonton live dekat YouTube dan Facebook. Wah, kalau tak silap sudah mencecah 1,000 orang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan ini. What is Google Classroom to you? Pada pendapat anda, apakah Google Classroom? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila berikan jawapan anda dalam 5 hingga 7 perkataan dan anda boleh mengimbas QR code yang dipaparkan dekat slide dan menghantar jawapan anda di Mentimeter. Okey? Jadi, Kang, kita roll back ke Google ke slide tadi. Jadi saya berikan masa 1 minit untuk anda semua scankan QR code dan mengeluarkan pendapat anda dekat Mentimeter. Okey, Kang. Cuba refresh. Okey. Semasa menunggu tuan-tuan dan puan-puan memberi jawapan, saya boleh chit-chat sikit tentang Mentimeter. Mentimeter juga merupakan salah satu tools, salah satu alat kolaborasi internet yang boleh digunakan semasa PDPR. Terutamanya apabila kita nak mengumpul pendapat-pendapat daripada murid secara dalam tulisan. Okey, mari saya bacakan jawapan-jawapan. Okey, ada guru yang kata, Google Classroom merupakan satu delivering platform. Okay, good, very good. Good idea. Dan ada guru yang katakan, kelas maya. Ya, memang. Google Classroom merupakan virtual classroom. Real time, okay. Memang PDP kita telah disampaikan secara on time, on the spot. Medium mudah untuk murid dan guru berkongsi bahan pelajaran. Ya, betul juga. A platform for online teachings and meetings. Ya, betul. Kelas dalam alam maya, medium untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Memang betul, saya setuju dengan yang ni. Pelantar pelajaran secara dalam talian. Ya, good juga. Kang, cuba refresh. Buat last refresh. Okey. Wow, ada lagi. Satu aplikasi yang membolehkan guru berkomunikasi secara maya. Okey juga. Learning Management System bagi memudahkan PDP. Ya, betul. Ini memang setuju. Kelas yang menggunakan medium D5 dilaksanakan secara online. Ya, juga. Memang. KPM telah banyak membantukan warga pendidik dengan mewujudkan Google Classroom dalam D5 ini. Perkongsian tugasan, ya, betul juga. Pelantar platform. Wah, rasanya berdasarkan jawapan para penonton dekat Mentimeter, memang membuktikan satu pendapat saya, iaitu guru-guru Malaysia memang merupakan guru yang mahir digital dan mempunyai kebolehan belajar yang sangat tinggi.
Kenapa? Buktinya, rasanya warga pendidik Malaysia telah mahir dengan fungsi-fungsi Google Classroom sebenarnya. Berdasarkan jawapan anda. Okey, Kang? Okey, jadi tapi fikir balik. Masa zaman dahulu, janganlah jauh sangat. Masa saya belajar masa sekolah rendah, 20 tahun yang dahulu lah. Okey? Fikir balik. Belajar atas talian, buat kerja atas talian, hantar kerja rumah atas talian. Hal-hal ini sebenarnya kita pada zaman 20 tahun yang dahulu memang tidak berani nak bayangkan. Masa itu, komputer sudah wujud, ya, tapi dalam bentuk beratlah, besarlah. Dan masa itu, kalau tak silap, saya baru belajar macam mana nak save dokumen-dokumen, file-file digital itu dalam satu floppy disk yang lama. Dan kalau nak pakai internet, kalau nak guna internet pun kena pastikan mak dan bapa tak gunakan handphone, tak gunakan telefon dekat rumah. Dan satu yang sangat okey. Dan lagi sekejap ya. Okey. Dan satu yang paling saya ingat, apabila saya pergi ke sekolah, saya kena bawa buku beribu-ribu ke sekolah rendah sahaja sejak tahun 1. Dan nasib baiklah, beg pada masa itu sudah ada 2 roda. Jadi bawa ke sekolah pun tak begitu susah sangat. Dan 20 tahun yang lepas, saya sudah jauh lama keluar dari sekolah. Pun sudah grad daripada universiti. Apabila hari pertama saya sampai ke sekolah bertugas saya memang terkejut. Sebab apa? Classroom ada smart board, ada projektor lagi, ada komputer lagi. Kalau tanya budak-budak semua, memang mereka mempunyai tablet lah, smartphone lah. Ada budak juga yang ada laptop dekat rumah. Wah, teknologi memang sudah begitu canggih. Tetapi, saya juga perhatikan satu yang lagi canggih. Satu yang lagi best. Iaitu beg sekolah. Beg sekolah lagi canggih. 2 roda jadi ke 3 roda. 4 roda, 5 roda pun ada. Tapi hakikatnya, buku-buku yang perlu dibawa ke sekolah juga sebanyak semasa 20 tahun yang dahulu. Dan tambah lagi, sebab saya rasa guru-guru semua telah menghadapi satu cabaran yang baru, iaitu dokumentasi. Kita semua memang dikehendaki untuk membuat dokumentasi berkenaan murid sebab cara untuk mentaksir, cara pentaksiran untuk evaluate murid kita telah juga bertambah varietinya. Okay? Dan sebenarnya keadaan ini menimbulkan satu persoalan. Teknologi sudah kian menjadi canggih, jadi maksudnya pada 20 tahun dari sekarang ke masa hadapan juga akan menjadi lebih canggih. Dalam slide yang saya tunjukkan ini, telah sudah kian wujud dalam classroom, dalam beberapa sekolah. Tapi, adakah kita masih menghendaki murid untuk belajar mengikuti cara dahulu, cara sekarang atau cara 20 tahun yang dahulu? Atau boleh cuba kita bayangkan, future, masa hadapan kita, dalam bilik darjah kita, hanya ada tablet, Google Drive atau classroom maya sahaja, seperti yang guru-guru katakan. Ataupun lagi canggih, mungkin semua bukannya dalam bentuk objek, tapi semua dalam bentuk data. Cuba fikirkan. Jadi, para tuan-tuan dan puan-puan hadirin, dulu kita hanya dapat meneroka dunia melalui buku, sumber yang terhad, majalah, surat khabar. Tapi kini, dunia internet, dunia teknologi telah menghadiahkan pengetahuan seluruh dunia ke tangan generasi muda kita. Mereka hanya perlu menggunakan gadget yang kecil, sebesar tangan sahaja. Dan asalkan gadget itu dapat mengakses kepada internet, satu dunia di dalam tangan mereka. Tapi teknologi yang kian canggih, teknologi sudah menjadi kian canggih dan pada 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, teknologi tak akan henti step-step untuk kemajuannya.
adakah kita menghendaki murid untuk masih ikuti cara belajar seperti dahulu? Atau teknologi semakin semakin canggih, tapi yang lagi canggih bukan cara belajar murid-murid kita, cara pengajaran kita, tapi hanya nombor roda pada beg-beg sekolah murid kita. Jadi tibalah masa untuk kita berubah. Dan sebenarnya pandemik COVID-19 ini telah memberikan kita peluang untuk memajukan diri, untuk mengubah cara mengajar, untuk mengubah cara murid kita belajar. Dan sepanjang COVID-19 sejak tahun lepas sampai kini, PDPR pun sudah hampir tambah kurang pun berlangsung lebih kurang setahun lebih. Dan pada awal mulanya, guru-guru memang anxious. Kenapa? Sebab PDPR semuanya baru. Jadi kita semua masih pada fasa exploring, meneroka. Pada PDPR 2.0 pula, kami sudah biasa. Kami cuba mengaplikasikan lebih banyak. Dan kini sudah tiba PDPR 3.0. 3.0 tibalah masanya untuk kita untuk develop idea baharu berkaitan bagaimana kita menggunakan alat-alat atas talian ini untuk menyampaikan pelajaran kita, atau bagaimana apakah jenis generasi muda yang digital era ini yang akan kita latihkan sewaktu PDPR ini. Jadi sebenarnya saya memang bersyukur sebab KPN telah membekalkan membekalkan satu platform delima yang mempunyai pelbagai alat-alat dalam platform tersebutlah. Dan saya juga banyak belajar, banyak terdedah dengan alat-alat tersebut melalui semasa saya meneroka platform delima ini. Dan pada masa yang sama, satu yang memang bernilai iaitu G Suite for Education telah didaftarkan, dibekalkan kepada para guru iaitu MOE, inner MOE anda. Dan hal ini telah mengakibatkan Google Classroom menjadi salah satu platform untuk saya atau untuk ramai guru untuk meneruskan memastikan proses pembelajaran murid-murid tidak terhenti buat masa PDPR 3.0 ini. Dan kini sudah tiba PDPR 3.0. Kalau rakan-rakan semua, tuan-tuan dan puan-puan hadirin, kalau kita masih menganggap Google Classroom sebagai alat ganti sahaja untuk papan kenyataan dekat kelas, rak buku dekat kelas atau projektor dekat kelas, ini sebenarnya membazirkan fungsi Google Classroom yang sebenar. Dan tibalah masanya untuk kita semua memandangkan Google Classroom dan menggunakan Google Classroom sebagai satu sistem pengurusan pembelajaran sendiri, learning management system. Mungkin anda akan terfikir-fikir, asyik saya menekankan LMS. Apakah itu LMS? LMS iaitu learning management system, iaitu sistem pengurusan pembelajaran. Seperti namanya, software ini, LMS ini merupakan satu aplikasi software atau teknologi berdasarkan web untuk kita merancang, mengimplementasikan dan mengakseskan satu proses pembelajaran yang spesifik. Dan biasanya LMS ini, konsep LMS ini telah wujud sejak tahun 1990 dan masa itu mula digunakan oleh organisasi for in-house training bagi organisasi-organisasi mereka. Dan LMS juga merupakan satu aplikasi software untuk memudahkan tracking, administration iaitu pentadbiran, dokumentasi, tracking penjejakan, reporting pelaporan, otomasi dan delivery of educational courses, training programs or learning and development programs. Memang LMS merupakan satu sistem yang khas untuk kita untuk penyampaian sesuatu khusus atau penyampaian sesuatu proses pembelajaran dan pemudacaraan. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri pada LMS, iaitu LMS integrations,
progress tracking iaitu penjejakan progres pembelajaran murid, content management macam mana kita menguruskan sebagai instruktor dalam kelas, menguruskan konten tersebut. Automated alerts and notification. Ya, LMS juga dia berfungsi seperti social media yang lain. Apabila ada post yang baru atau apabila ada berita yang baru, kita pasti dapat menerima notifikasi atau alert. Flexible reporting and tracking juga merupakan satu ciri LMS. Remote or mobile workforce ready. Assessment tools dan akhir sekali smart scheduling tools. Jadi persoalannya, adakah Google Classroom merupakan sebuah sistem pengurusan pembelajaran sendiri? Adakah Google Classroom mempunyai ciri-ciri yang atas? Ya, sebenarnya Google Classroom dia lagi canggih. Dia merupakan sebuah cloud-based LMS. Maksudnya, kita semua boleh akses kepada LMS ini tanpa memerlukan sebarang download software atau hardware. Kalau contohnya bagi e-learning yang 10 tahun atau 20 tahun semasa saya dekat sekolah menengah, pada masa itu kalau tak silap, semasa saya menghadiri sesuatu kelas, guru itu minta kami untuk download satu sistem e-learning, satu file yang agak besar, beberapa gig sudah lupa, tapi agak besar untuk memastikan dia boleh digunakan dalam laptop kita secara stand-alone. Tapi Google Classroom ini lagi canggih. Dia berasaskan cloud-based. Maksudnya, kalau kami tak ada kapasiti untuk download apps tu dalam handphone ke, tablet ke, kita boleh sebenarnya mengakses Google Classroom melalui internet, Safari, Opera pun boleh. Dan sebenarnya, the instructional designer, guru-guru boleh upload terus e-learning courses melalui internet browser sendiri. Dan semua data, semua informasi boleh disimpan pada cloud, okay? Dan mudah diakses oleh semua pengguna yang telah di-approve daripada mana-mana sahaja pada bila-bila sahaja. Dan sebenarnya dalam G Suite for Education ini tidak hanya menghadkan kami kepada guna Google Classroom atau Google Meet sahaja. G Suite Education ini sebenarnya comes in a package of useful tools. Dia sebenarnya datang dalam package. Ada Google Classroom, ada Google Drive, ada Gmail, Google Calendar, Google Document, Google Sheets, Google Slide lagi, Google Form. Okay? Ada juga lagi yang tak ternyata tercatat dekat sini. Contohnya seperti Jamboard yang akan diperkenalkan oleh rakan-rakan pembentang slot seterusnya. Jamboard, Google Hangouts dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya KPM, saya memang bersyukur kepada KPM sebab sudi memberi satu kemudahan lah bagi rakan-rakan guru, bagi kita semua untuk sebenarnya menjalankan PDPR sewaktu pandemik ini. Okey, sekarang marilah saya memperkenalkan kebaikan menggunakan Google Classroom sebagai satu learning management system. Okay? Terdapat 6 kebaikan yang telah saya catatkan dekat pada pembentangan hari ini. Antaranya, remote and mobile workforce ready. Kedua, alerts and notification. 3, smart scheduling. 4, students progress tracking and reporting. 5, online collaboration and assessment tool. 6, paperless and creative documentation. Jadi marilah kita perlihatkan secara teliti lagi. Okey, 1, remote and mobile workforce ready. Sebenarnya Google Classroom ini membolehkan guru dan murid untuk akses ke platform bukan sahaja daripada PC, bukan sahaja daripada komputer, tapi juga melalui tablet, smartphone. Dengan download iOS dan Android mobile apps. Dan seperti yang saya cakap tadi, kalau tak ada kapasiti untuk download iOS atau Android apps kan, juga boleh akseskan melalui tablet dan handphone asalkan ada internet browser yang sudah download sedia ada di dalam device-device tersebut. Dan kalau contohnya saya ada satu laptop dengan handphone kan, dan dua-dua
dua-dua device ini juga boleh digunakan untuk akses kepada akaun yang sama pada masa yang sama. Dan asalkan anda mempunyai satu device dan dapat akses ke internet. Jadi learning occurs everywhere. Pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja. Jadi di sini saya ingin tekankan pembelajaran bukannya hanya berlaku semasa anda mengadakan Google Meet atau Zoom atau Microsoft Teams meeting sahaja. Sebenarnya pembelajaran ini boleh dijalankan seperti contohnya guru telah schedule, telah menyusun dan merancang satu siri aktiviti atau latihan yang boleh diakses oleh murid dan mereka selepas mereka menyelesaikan latihan-latihan tersebut dan maksudnya mereka sudah menguasai chapter tersebut dan Google Classroom boleh membantu semua murid dan semua guru untuk merealisasikan aktiviti tersebut. Dan Google Classroom ini, dia sebenarnya salah satu kebaikannya adalah dia tidak pakai data yang terlalu banyak. Okay? Kalau janganlah kata nak letak video ke atau Google Meet lah. Tapi kalau hanya nak akses kepada Google Classroom, nak tengok-tengok nota, hanya macam audio penerangan sahaja, sebenarnya Google Classroom tidak memakai data yang sangat banyak. Dan bayangkan, selepas PDPR pun, okay, kita pun juga boleh masih mengguna Google Classroom ini. Bayangkan, satu hari dekat bank, semua orang sedang beratur dan sewaktu menunggu sewaktu menunggu giliran sendiri dan kita tak payah membawa buku-buku banyak atau buku latihan yang banyak untuk ke bank sambil marking, sambil grading, sambil tunggu giliran kita. Kita hanya keluarkan tablet, keluarkan handphone atau keluarkan satu laptop yang nipis sahaja dan terus boleh grading dekat device kita. Dan segala urusan atas talian boleh disiapkan sewaktu kita sedang menunggu. Ini adalah apa yang saya boleh bayangkan future kepada cara guru menghabiskan tugasan-tugasan kita lah. Okay. Kedua ialah alerts and notification. Sebenarnya Google Classroom seperti yang saya kata tadi, dia berfungsi seperti social media yang lain juga. Apabila ada berita atau apabila kita postkan sesuatu announcement dekat Google Classroom dan murid-murid kita akan menerima alerts dan notification function untuk membantu murid-murid untuk menjejak progres pembelajaran mereka. Dan cikgu-cikgu juga akan tahu apabila murid kita menghantar kerja rumah atau memberi komen kepada announcement atau assignment yang diberikan. Contohnya lah, selepas saya post satu material dekat Google Classroom di classroom saya dan murid-murid saya komen. Dan saya akan terima 2 kali notifikasi. Satu adalah daripada Google Classroom dan satu lagi daripada email saya. Okay, ini adalah contohnya. Apabila saya postkan notifikasi announcement tentang kelas yang akan dijalankan pada contohnya minggu depan dan murid-murid saya akan terima notifikasi tersebut dalam laptop pun akan terima atau dalam handphone pun akan terima. Dan asalkan anda lagi sekali ingin tekankan, ini hanya dapat lakukanlah apabila handset anda telah login dengan Google account yang telah yang boleh akses kepada Google Classroom tersebut. Jadi kalau email anda bukannya MOE account ataupun email tersebut bukan dalam Google Classroom anda, dia tidak akan dapat terima notifikasi tersebut lah. Dan yang ketiga, kebaikan ketiga bagi Google Classroom sebagai LMS adalah smart scheduling. Apakah itu smart scheduling? Smart scheduling ini adalah maksudnya apabila kita postkan announcement ataupun postkan Google Meet, schedule Google Meet atau schedule assignment. Dan yang ini akan terus mark up, terus dicatatkan oleh Google secara automatik
ke dalam Google Calendar. Dan kalau kita semua telah log in Google account dalam handset kita, dalam smartphone kita, smartphone dia akan terus synchronize dengan default calendar dekat device kita. Jadi contohnya, ini adalah contoh Google Calendar yang telah dicatatlah apakah contohnya material yang telah guru post ataupun assignment yang perlu disiapkan. Dan deadline-nya semua telah dicatatkan dekat Google Calendar. Dan ini lagi, bagaimana nak buatkan smart scheduling? Apabila kami postkan material, tapi contohnya lah sewaktu cuti sekolah, tapi saya sudah nak buat siap sedia untuk buka sekolah, untuk balik sekolah minggu depan contohnya. Saya hanya perlu tekankan schedule dan saya terus letakkan tarikh dan masa saya ingin assignment itu untuk dipostkan. Yang ini akan diterangkan lebih lanjut lah. Dan apabila kita sudah schedule dan kita sudah postkan assignment tersebut, dia akan terus dicatatkan dalam Google Calendar. Dan sila tengok kepada yang bahagian kanan. Yang ini sebenarnya kalender dekat handphone Samsung lah contohnya lah. Dan sebenarnya dia telah sync dengan Google Calendar saya dengan catatkan apakah assignment yang akan due date pada setiap hari. Dan inilah salah satu cara untuk kita remind. Tak payah setiap hari hantar WhatsApp ke hantar Telegram untuk remind murid-murid kita lah. Nak hantar kerja dah, deadline dah, apa dah. Tak payah. Hanya memastikan handset mereka atau laptop mereka telah synchronize dengan Google Classroom atau telah synchronize dengan dengan login Google account mereka. Yang keempat, students progress tracking and reporting. Biasanya saya berdasarkan pemerhatian saya, guru-guru memang menghadapi satu masalah apabila ibu bapa atau murid-murid asyik bertanya, bagaimana saya dapat tahu sejauh mana anak saya telah habiskan kerja rumah? Ataupun asyik ada parents WhatsApp, hari ini kerja rumah apa ya? Masa meet budak saya tak dengar lah. Macam ini. Macam minggu lepas lagi ada kerja rumah apa ya? Dia macam ada lupa ke apa ke? Dan juga kadang-kala murid-murid kita, sebab mereka pun kadang-kala kesian juga. Satu murid ada banyak ribu-ribu Google Classroom group. Dan mereka kadang-kala juga lost track sebab terlalu banyak notifikasi dan kelas group. Jadi kadang-kala mereka akan terus lost track. Mereka tak tahu apa yang perlu mula atau tak tahu lagi apa yang telah miss dalam assignment mereka lah. Dan juga ada sebahagian besar murid, bukan besar lah, sebahagian murid kita, mereka anggap, cikgu tak bagi kerja rumah pun tak tahu mereka ada assignment lagi. Macam mana dapat selesaikan? Ini kita sebenarnya boleh menggunakan Google Classroom untuk menghantar students work summary to their guardians, kepada ibu bapa mereka, bukan kepada mereka tapi ibu bapa mereka. Macam mana? Student work summary ini sebenarnya macam ini. Dia merupakan satu email yang telah mencatatkan, minggu ini apa yang telah yang lupa dibuat. Minggu ini apa yang akan deadline pada minggu yang hadapan. Atau aktiviti yang akan datang pada minggu yang hadapan. Bagaimana menghantar Google work summary ini? Contohnya, kami terus klik pada people, terus klik pada murid yang yang anda semua hendak hantar email tersebut, dan akan wujud paparan skrin seperti ini. Jadi di bahagian kiri sini, murid boleh sebenarnya, cikgu dan murid boleh sebenarnya dia sudah categorize separate siap-siap apa yang telah turn in, apa yang telah return dan apa lagi murid masih missing, belum hantar lagi. Dan kita boleh klik terus kepada email to this student.
Okay, dia akan wujud paparan skrin seperti ini dan tikkan box include student work summary. Dan student work summary ini boleh hantar terus kepada email student tersebut. Dan pada masa yang sama, kalau anda hendak hantar kepada guardian tersebut, pastikan anda telah add-kan invite guardians ke dalam Google Classroom kita. Okay. Dan selain menghantar Google Classroom, satu cara yang memang saya banyak gemalah guna dalam kelas, iaitu saya terus buka grading feature. Grading feature ini sebenarnya satu fungsi terbarulah, new feature untuk Google Classroom kebelakangan ini, dan saya boleh buka terus dan tunjukkan siapa yang asyik missing kerja-kerja dia. Siapa yang baik memang semua turn in. Siapa yang sudah siap saya hantar, siap saya sudah marking. Kadang-kadang murid pun pandai juga, mereka turn in tapi dalam langsung tak ada attachment. Asyik main tekan saja. Jadi saya lagi boleh klik in. Jadi ini akan diterangkan terlebih lanjutlah nanti. Okey, yang kelima adalah online collaboration and assessment tool. Jadi untuk online collaboration and assessment tool ini sebenarnya seperti yang saya kata tadi, dalam G Suite for Education, dia wujud interconnectivity. Jadi dengan menggunakan Google Classroom sahaja, kita boleh akses kepada Google Document, Spreadsheets, Google Slides, dan bukan sahaja membenarkan murid untuk terus klik in dan submit assignment dengan mudah. Kita boleh juga wujudkan aktiviti kolaborasi melalui Google Products ini. Okay? Dan bagaimana kita hanya perlu postkan assignment. Cara post assignment akan diterangkan lanjut oleh rakan pembentang saya. Dan sebenarnya kalau dekat bahagian create, sudah wujudnya interconnectivity lah with Google Document, slide sheets, drawing dan forms juga. Jadi guru tak payah macam buka lagi sini, nak masuk lagi, nak key in lagi. Terus semua ada dekat assignment atau classwork. Okay? Dan dekat semasa menghantar schedule atau announcement juga, bahagian add sini juga boleh terus link kepada Google Drive atau link atau YouTube. YouTube sebenarnya juga ada interconnectivity dengan Google Classroom. Jadi itu memudahkanlah, tak perlu pergi download, susah payah nak download, lagi gate besar lagi, nak makan data lagi, tak payah. Hanya perlu copy, paste link itu dekat announcement sahaja. Okay, dan akhir sekali, mungkinlah ini masalah yang dihadapi oleh saya atau kebanyakan guru sekarang lah, iaitu dokumentasi. PBD yang sebab cara pentaksiran bilik darjah telah berubah-ubah dan kita semua pun tak ingin mengehadkan murid-murid kreativiti mereka dengan hanya mengehadkan cara penilaian kepada lisan atau menulis sahaja. Dan kadang-kadang apabila kita deal dengan dokumentasi dekat sekolah, ini dua gambar ini merupakan apa yang kita sepertilah. Memang kertas-kertas banyak, laporan banyak, apapun banyak, evidence murid pun banyak. Jadi sebenarnya dengan bantuan Google Classroom, kami boleh semua letakkan semua evidence dalam bentuk kertas ini semua secara virtual. Dan kita juga tidak perlu takut file hilanglah, komputer rosaklah, apakah, sebab asalkan kita telah upload dekat Google Drive dan sehari kita tak delete dia secara manual, dia akan terus wujud dalam Drive selama-lamanya. Okay, dan sebenarnya Google Classroom sebab dia cloud-based, jadi dia works with Google Drive, maksudnya dia boleh store loads of file lah dan kita boleh sentiasa retrieve from time to time. Dan dia juga automatic tolong kita untuk categorize. Contohnya, apabila klik kepada class drive folder, apa yang dihantar oleh murid kepada Google Classroom telah sebenarnya dikategoriskan secara automatik dalam Google Drive kita. Jadi apabila anda tekan class drive folder dekat classwork, boleh terus kita lihat semua Google Drive. Jadi tak payah satu-satu buka setiap murid untuk download. Terus klik kepada folder yang anda ingin download. Download sekaligus satu kelas, kerja-kerja satu kelas.
Dan kadang-kala kita juga seperti yang saya kata tadi, tidak ingin menghadkan bagaimana murid mengekspresikan cara mereka, apa yang telah dipelajari oleh mereka atau kemahiran yang dipelajari. Jadi sebenarnya dengan Google Classroom mereka boleh menghantarlah contohnya video yang dihasilkan ataupun satu yang saya banyak suka, saya gemar guna dalam kelas. Kadang-kadang saya ingin melatih murid untuk bercakap, untuk mengeluarkan pendapat. Saya tidak minta mereka mengeluarkan dalam Google Meet, dalam online face-to-face. Tapi saya ingin mereka untuk cakap dan upload dekat Google Classroom dan saya kumpulkan sebagai evidence untuk saya menilai mereka semasa PBD. Okey. Jadi sinilah selain evidence atau kerja-kerja murid, kita juga dalam Google Classroom boleh simpan class Meet recording. Setiap kali Google Meet recording dapat disimpankan dan dapat retrieve daripada Google Classroom. Jadi inilah contohnya lah kelas recording yang telah setiap kelas saya ada record dengan menggunakan Google Meet saja. Tak payah apps-apps yang lain. Jadi dia akan terus save dekat drive. Jadi saya tidak perlu download dan saya boleh terus attach dan hantar post sebagai material dekat bahagian classwork. Okay, jadi pendek katanya, key to implement Google Classroom successfully adalah untuk believe and adapt. Iaitu kita sebagai guru, kita juga perlu percaya kepada Google Classroom ini memang merupakan satu sistem LMS yang boleh membenarkan murid dan untuk terus belajar. Dan sebenarnya cara kita, apakah persepsi kita terhadap Google Classroom ini mempengaruhi cara kita menggunakannya dan juga mempengaruhi cara murid-murid kita anggap persepsi mereka lah terhadap Google Classroom. Dan pada satu hari kalau semua guru telah adaptasikan pemikiran, kami tahu bagaimana Google Classroom ini berfungsi dan hari itu merupakan satu hari pada masa hadapan yang kita semua memasterikan, menguasai cara pembelajaran dan pengajaran pada masa hadapan. Dan itu sahaja sesi saya. Saya serahkan majlis atau slot yang seterusnya kepada Cikgu Kang. Terima kasih kepada Cikgu Ong. Selamat sejahtera kepada para peserta webinar kali ini. Okay. Hari ini seterusnya saya akan buatlah yang presentation pembentang kaitan tentang Google Classroom. Tadi Cikgu Ong sudah cakap banyak kaitan tentang Google Classroom dengan LMS kan. So cikgu-cikgu bolehlah scan QR code kat sini. Bolehlah terus masuk ke dalam Google Classroom demo yang saya sudah create kan. Ataupun kamu bolehlah gunakan class code iaitu II2ENYT. Masukkan ke dalam Google Classroom demo. So kalau ada soalan-soalan nak tanya bolehlah terus post kat sana. Nanti saya dengan Cikgu Ong kalau ada masa saya bolehlah terus, kalau tak dapat jawab di sini kita bolehlah jawab kat sana ya. Okay. So semua sudah? Jadi sekarang saya terus masuk ke section yang assignment. So hari ini Google Classroom saya hanya fokus ke dalam assignment saja ya. Sebab saya rasanya semua cikgu-cikgu sudah mahir kaitan dengan Google Classroom ini. So saya cuma bagilah tahap yang lebih tinggi sikit untuk menambah baik kaitan dengan assignment. So hari ini saya fokus untuk 4 ini. Okay. Strategies for organizing Google Classroom assignment. Okay. Macam mana nak susunkan dengan sistematik dalam Google Classroom kamu. Okay. Kedua adalah macam mana nak post assignment. Ketiga, macam mana nak grade kan you punya belajar punya assignment. Dan juga keempat, reuse post. Okay, saya akan sambil membentangkan saya punya itu PowerPoint. Lepas tu saya akan sambil hands on untuk kaitan dalam kita punya itu Google Classroom. Jadi bagilah cikgu-cikgu bolehlah tengok dengan teliti. Kalau ada soalan-soalan bolehlah tanya kat sana ya. Okay, section 1 kita masuk ke dalam yang strategies for organizing Google Classroom assignment. Okay. Strategi ini adalah yang kita bolehlah tengok baik-baik yang classwork section sana. Kita bolehlah createkan yang class materials dan juga post materials
dan juga createkan topik, kita boleh createkan yang forum, semua itu kan. Jadi di sini hari ini kita mau masukkan yang itu classwork. Okay. Jadi saya rasanya semua cikgu sudah tahulah yang kita bolehlah terus pergi ke classwork untuk createkan assignment. Kita ada assignment, ada quiz, ada question, materials dan juga reuse post. Kita akan fokuskan untuk yang 4 ini. So classwork di sini tengok saya sudah susun balik. Kalau cikgu-cikgu sudah scan QR code ataupun gunakan classwork masuk ke dalam Google Classroom demo sana, jadi akan nampaklah saya sudah susun dengan baik-baik kaitan dengan assignment, ada question, ada class material dan juga quiz assignment. Okay. Jadi macam mana nak kaitan dengan assignment ini, kita bolehlah rename. Kalau rasanya ini saya tak mau title ini, saya bolehlah tukar title ini. Jadi kita bolehlah pergi ke titik yang sebelah kanan sana, ada 3 titik ini, kita bolehlah rename, tukar nama yang nama title itu. Ataupun saya nak move up and move down. Pergi atas, pergi bawah, susun baik-baik. Bagilah pelajar-pelajar untuk tengok dengan baik-baik. Okay, so sekarang kita masuk ke dalam Google Classroom demo sini. Okay, so tadi saya sudah cakap ya, kita akan fokus ke dalam itu stream, classwork, people, grades. Tapi hari ini saya hanya fokus kepada classwork saja. Sebab biasanya pelajar-pelajar mereka akan rasa memang ada komen kan, cakap cikgu tak nampak lah mana ada assignment, mana ada kerja rumah, mana ada video. Selalunya ada soalan-soalan macam ni punya. Sebab cikgu biasanya adalah post di stream sana. So stream di sini biasanya dia akan terus masuk yang itu baru punya semua adalah di atas, yang lama punya semua di bawah. Jadi pelajar susah nak cari mereka punya itu kerja rumah ataupun video yang cikgu yang sudah diarahkan. So hari ini kita gunakan classwork. So classwork di sini, sebelum itu saya sudah createkan yang 4 ini. So macam mana nak create? So tadi sudah cakap ya, kita pergi create assignment. Pergi assignment saja, you akan nampaklah yang semua adalah kat sini assignment. So seterusnya adalah macam mana nak post assignment ini. Macam mana nak post? So sama juga, tadi saya sudah buka layar ini. So kita sekarang tengok dulu, okay, apa yang sangat penting cikgu kena buat dalam assignment ni. Okay, tak kira quiz assignment, tak kira itu reuse post ke, semua ini kena isi dengan baik-baik. Jadi barulah kita boleh senang kerja. So first adalah yang title. Mesti bagi satu title yang sangat clear. Okay, sangat clear. Cikgu dengan pelajar mereka fahamkan title ini apa. Macam kalau test, teruslah guna test saja. So instruction, okay, bagilah instruction yang bagi student tahulah kalau ada yang link ataupun video itu link, semua boleh letak kat sini. Okay. So lepas tu create ataupun add. Kita kalau klik add, dia ada Google Drive link, file, YouTube link, semua bolehlah createkan kat sini. So bila kita sudah siap-siap yang 3 sini, sini adalah di sebelah kanan ini adalah sangat penting bagi cikgu. Okay. First adalah yang for, untuk siapa. Kalau macam satu cikgu memang ada banyak kelas. Jadi mungkin mereka ada banyak kelas, bolehlah pilih salah satu kelas yang betul. Dan juga all student. Biasanya yang Google Classroom dia akan automatic, bagilah semua pelajar. Kalau mungkin ada test, kita nak buat test, tapi yang pelajar ini dia mungkin dia tidak dapat hadiah. Ada hal tidak dapat hadiah test hari itu. Jadi kita nak bagi yang pelajar tertentu, boleh tak? Boleh juga. So boleh juga. So, kita nanti saya akan hands on juga ya untuk yang part ini. Okay. Lepas tu points, markah. Okay, ini adalah berapa markah untuk yang assignment ataupun latihan. Kalau tak ada, nanti kita boleh ungrade saja. Okay. Due date. Okay, due date dengan topik nombor itu. Sekarang kita bolehlah tengok bila kita sudah post student sana, mereka akan terima. Macam tadi Cikgu Ong sudah cakap, student mereka akan terima message. Kalau mereka sudah masuk ke dalam Google Classroom. Jadi dari student view sana, mereka akan nampak ini sajalah. Cikgu sudah bagi title,
cikgu sudah bagi yang itu format kerja rumah. Lepas tu cikgu sudah bagi masa, sudah ada due date dan juga masa pukul 9. Maksudnya saya mesti hantar saya punya kerja rumah sebelum pukul 9 pada hari 26 bulan Jun. Lepas tu bila saya sudah siap, mungkin saya kena tulis karangan. Jadi saya kena add or create kan di sini, masukkan file saya mark as done. Lepas mark as done, mesti ingat ya, kena suruh student mark as done. Baru cikgu-cikgu baru akan terimalah kita punya itu pelajar punya itu kerja rumah. Kalau soalan ada pelajar ada soalan, bolehlah tulis kat sini add a class comment. Mereka bolehlah add comment kat sini, nak tanya soalan semua kat sini. Jadi cikgu semua akan terimalah kalau kita ada class comment, akan terimakan message kat sana. Okay. So sekarang saya akan masuklah ke hands on ke sini. Macam tadi saya sudah createkan assignment kan. So di sini kita bolehlah createkan kat sini. Kita hands on ya. Okay. Macam yang hari ini saya nak letakkan kehadiran lah. Jadi saya nak masukkan yang kaitan tentang what are the important thing that you learn. Macam ini adalah title. So saya nak tanya, mungkin saya tak nak panjang sangat kat sini, saya bolehlah terus letak kat sini dalam instruction. So title saya tukar tangan menjadikan question, soalan. So di sini saya bolehlah nak pilih. So for di sini saya nak pilih, tengok saya ada banyak kelas, setiap hari tak akan cikgu nak bagi semua kan. Jadi saya yang kelas untuk ini. Kalau semua kelas yang sama, bolehlah saya boleh terus tik semua. Jadi semua kelas akan terimakan assignment yang sama. Kalau saya hanya nak bagi kelas tertentu saja, okey, saya hanya tikkan nak kelas ini saja. Okey, so ini saja yang saya nak. Saya letakkan di sini dan juga all student. Kalau all student maksudnya semua student akan terimakan saya punya assignment, soalan-soalan dari sini. Kalau saya nak bagikan student yang tertentu, saya hanya akan unclick all student. Saya nak bagi yang macam bagi Ang mancing. Saya nak bagi Ang saja. Jadi Ang hanya akan nampakkan assignment ini saja. Student yang lain tak akan nampak. Ini adalah yang function dia. So seterusnya kita bolehlah terus masuk ke dalam all student. Jadi semua student pelajar akan nampak ya. Saya punya itu soalan lah. Okay, points. So mungkin saya nak cakap, okay, ini adalah 10 point. 10 markah. Ataupun ungraded. Ungraded maksudnya dia tak ada markah lah. Cuma nak buat exercise saja. So hari ini saya masukkan ungraded. Due date. So due date maksudnya saya bagi masa bagi pelajar untuk buat kerja rumah ini, buat assignment ini. So bila nak hantar, mungkin saya cakap, okay, hari ini adalah 26. So jadi saya bagilah hari 26, masa juga boleh letakkan, tentukan masa untuk yang pelajar-pelajar submit yang sebelum masa ini. Saya letakkan, biasanya mereka Google Classroom akan automatik letakkan pukul 11, 5:09 malam. Kalau cikgu-cikgu nak tentukan masa, macam tentukan masa hari ini pukul 6. Jadi sebelum pukul 6 semua pelajar kena submit mereka punya assignment. Kalau tak, kita akan terimakan mereka submit lewat. Okay. So topik. Tadi saya sudah createkan topik kat sana kan. Topik dalam saya punya Google Classroom. Jadi saya bolehlah letakkan yang saya punya itu topik. Jadi macam saya punya question, saya letakkan question saja. Okay, letakkan question. Rubrik adalah kalau awak punya itu assignment, okay, nak bagi pelajar tahu, okay, ini adalah rubrik markah untuk yang berapa, kalau assignment ini. Jadi cikgu-cikgu boleh letakkan rubrik kat sana sini. Okay, so ini sudah siap. Ini tadi saya sudah cakap ya. Tambah lagi add. Kalau ada Google Drive, link, file, YouTube, bolehlah createkan kat sini. Okay, so ini hari ini saya cuma nak tanya soalan saja. So soalan kat sini. So saya sudah post. Okay, di sini ada assign. Okay, assign maksudnya kalau saya klik assign, maksudnya
yang assignment soalan ini akan terus masuk ke dalam Google Classroom. Kalau saya tak nak yang sekarang, saya bolehkan schedule ataupun save draft. Kalau saya save draft, tengoklah dia hanya akan hidekan di sini. Student mereka tak akan nampak saya punya itu soalan. Tapi bila saya klikkan assign ataupun schedule. Schedule maksudnya kamu hanya perlulah schedule. Mungkin saya nak esok pukul 8 pagi. Jadi Google Classroom akan automatic pukul 8 dia akan send kepada Google Classroom. Okay, kepada pelajar-pelajar. Okay, sekarang saya terus assign. So assign di sini. Jadi semua cikgu-cikgu sesiapa yang sudah masuk Google Classroom demo ini akan terimalah saya punya itu soalan. Jadi cikgu-cikgu bolehlah terus masuk ke sini dan bagilah saya jawapan ini ya. Okay, so next adalah yang kaitan tentang yang untuk grading assignment. Okay, grading assignment di sini macam mana nak cikgu nak marking untuk yang pelajar punya grading mereka punya assignment, kerja rumah semua. So di sini bolehlah tengok. Okay, bila mereka sudah turn in, student sudah submit mereka punya kerja rumah ya. Okay, jadi kita akan student work di sini. Turn in. Tengok kalau dia done late, maksudnya saya letakkan pukul 6. Tapi student ini pukul 6.30 ataupun pukul 7 barulah submit dia punya kerja rumah. Jadi di sini Google Classroom akan letakkan yang show kepada kita tahu done late. Maksudnya student ini dia submit dengan lewat. Jadi lepas tu di sini kita bolehlah boleh tengok semua file. Okay, semua file. Okay, ataupun grade mark. Okay, grade mark di sini adalah bila kalau macam karangan, macam assignment, lepas kita tengok ataupun kita nak test, speaking test. Mereka letakkan audio pun boleh juga. Kita lepas dengar, kita nak bagi markah terus di sini and submit, return. So return, jadi pelajar akan terimalah cikgu-cikgu bagi punya itu comment, return dia punya itu kerja rumah, salah kat mana dan juga dapatikan dia punya itu markah. Okay, so grading assignment, macam Cikgu Ong tadi sudah show lah sedikit yang kaitan tentang macam mana kita nak tahu. So nanti saya akan show dalam itu hands on kat sana ya. So di sini cuma nak bagi semua cikgu tahulah, turn in maksudnya pelajar sudah hantar dia punya itu kerja rumah, assignment pada waktu, tarikh dan masa yang sudah ditentukan. Missing maksudnya pelajar mereka belum hantar lagi. Dia tak ada buat. Jadi dia tak ada hantar dia punya itu kerja rumah. Done late, macam tadi saya sudah cakap, done late maksudnya pelajar sudah lewat hantar dia punya itu assignment. Okay. So, jadi di sini boleh tengoklah. Tengok kat sini. Okay, contoh ya. Okay. Did you know about Google Classroom? Macam tadi saya sudah hantar soalan ya. Okay, kita tengok ada orang hantar tak? Belum lagi. So kalau saya tengok kat sini, quiz assignment sudah 13 orang sudah hantar. So jadi di sini I bolehlah terus tengok turn in. Okay, I bolehlah terus tengok turn in kat sini. So di sini question adalah soalan. Okay, tengok ada kelas komen kat sini. Mereka sudah hantar bagilah saya tentang komen-komen. Student answer, saya bolehlah terus tengok. Turn in maksudnya pelajar yang sudah hantar mereka punya kerja rumah. Assign maksudnya pelajar yang belum hantar. Biasanya bagi saya akan terus ambil gambar. Lepas tu send ke dalam grup kita. Lepas tu cakaplah, student pelajar-pelajar ini belum hantar ya. Cepat-cepat hantar awak punya itu assignment. Ini adalah yang salah satu function bagilah kita tahu. Dia boleh bezakan siapa yang sudah buat, siapa yang belum buat. Okay. Lepas tu yang di sini grades. Tadi sudah cakap grades kan. So bila saya klik grades sini, tengok sebelah kiri adalah pelajar pengirim nama. Di sini adalah assignment dan juga soalan yang tadi saya baru post. Tadi baru post punya belum ada lagi lah. Okay. Tapi di sini tengok semua missing maksudnya belum buat lagi. Yang sudah buat done late. Done late punya. Tapi saya belum bagi markah lagi.
Contoh ya, saya nak bagi markah. Did you know about this? Saya nak bagi markah. So it's about 10 points kan. So saya nak bagi markah kat sini. So I pilihlah salah satu student. Okay, mungkin saya bolehlah kat sini. I nak return. Okay, so sebab saya dah bagi no grade kan. So tak dapat bagilah markah kat sini. Okay, so di sini cumalah bagi tahu, sudah tahulah sesiapa yang sudah buat. Okay, tak apa. Saya bagilah contoh satu lagi. Contoh macam saya ada section kelas lain. Okay, mungkin bagi saya bagi contoh ini. Tengok saya punya classwork. Saya ada online assessment, saya ada class attendance, kehadiran. Saya ada ambil 2 kehadiran sebab saya juga ada guna Google Meet. Jadi Google Meet sana saya ambillah kehadiran. Tapi di sini Google Classroom saya juga kirakan kehadiran. So sesiapa yang belum sudah masuk Google Meet, pergi tick lah. Mereka bolehlah pergi tick dia punya itu attendance. Jadi saya akan nampaklah sesiapa yang sudah masuk kat sini. Maksudnya dia memang sudah ready. Dia sudah ready untuk yang masuk kelas saya. Jadi ini adalah salah satu bukti yang kita bolehlah tahu siapa yang sudah hadir kelas saya. Okay, so ini adalah class attendance. Okay, lepas tu saya ada exercise juga. Macam ini saya adalah susun baik-baik. Saya ada letak lesson 1 hingga semua lesson 10. Jadi student mereka akan nampak dengan sangat clear. Susun dengan sangat baik-baik, susun dengan sistematik. Jadi kita akan tengoklah ada exercise, ada kehadiran, ada online assessment. Tak payahlah macam tengok isu stream. Tengok stream, dia hanya letakkan ini saja. Semua asalkan awak buat announcement semua kat sini, dia hanya akan terus dia dari sini. Tapi student mungkin akan cakap, cikgu saya tak dapat cari. Kalau tak dapat cari, teruslah pergi cari dari classwork. Ini senang saja. Okay. Next adalah yang kaitan tentang untuk yang reuse post. Okay, reuse post di sini, okay, kalau mungkin kita sudah ada post yang sama, okay, announcement, question, assignment yang sama, saya nak gunakan yang lama punya. Macam mana? Ini kita boleh buat dalam itu masa yang sangat singkat. Kita bolehlah pilih iaitu nama dan juga kelas yang sama dan juga tengok kita bolehlah pergi select post. Macam tadi saya ada banyak section, ada banyak kelas. Jadi saya boleh pilihlah salah satu section. Yang mana satu saya nak pilih punya. Lepas tu pilihlah post yang mana satu saya nak reuse. Saya nak guna lagi. Dan juga klik reuse. Okay. Ini adalah checkbox. Okay. Checkbox maksudnya allow you to classroom untuk createkan satu copies yang baru dan juga attachment yang baru. Baru ya klik di sini. Kalau tak ada, jangan klik ini ya. So hanya pilihlah yang pertama, select post. Kedua adalah awak punya announcement yang mana satu dan juga klik reuse. Okay. So sekarang kita masukkan dalam hands on sini. Macam mana I nak reuse saya punya itu barang ya. Okay. So reuse post, tengok. Bila saya klik reuse post, tengok semua kelas saya sudah ada. Okay, saya nak klikkan yang section 10P. So, lepas tu bila sudah pilih kelas, saya nak pilih yang mana satu dia punya itu announcement saya nak guna, reuse lagi. Okay, mungkin saya nak guna class attendance. Semua sama kan? Jadi saya teruslah reuse. Klikkan reuse, dia akan terus keluar dalam Google Classroom demo sini. So di sini semua dia punya itu nama, questions, dia punya itu instruction dan juga dia punya soalan-soalan dan juga dia nak bagi siapa semua sudah automatic. Cuma kita nak edit sikit saja. Jadi saya tengok, saya nak tukarlah hari ini adalah 25. Okay, so I nak bagi instruction yang sama. Okay, mungkin tak ada, bukan assessment for today attendance. Okay, lepas tu saya nak bagilah Google Classroom saja bagi semua student. Semua pelajar dan juga ini tak ada markah. Mungkin kalau hadir saya bagilah 10 markah macam tu lah. Okay, dan juga due date. Macam hari ini saya letakkan due date. Okay, kita ikutkan, saya cadangkan adalah ikut dengan masa kelas. Contohnya saya punya kelas adalah pukul 10 hingga 12. Jadi saya letakkan 11 pukul 12 PM macam tu. Jadi
saya punya itu topik class attendance. Sebab sebelum itu kita sudah siap-siap untuk createkan di dalam Google Classroom sana. Okay, so I will click ask. Okay, bila saya klik ask, tengok semua sudah kat sini. Okay, ada class material, ada question, ada quiz, semua class attendance sudah di sini. Okay, dan juga saya bolehlah letak, I tak nak class attendance di depan sini, saya nak letak move down, nak letak assignment. Bagilah semua pelajar tahu assignment yang sangat penting. Jadi saya letak yang kolom 1. Jadi saya boleh move up and move down. Okay, so ini adalah yang kita hari ini belajarlah kaitan tentang classwork. Okay, jadi haraplah ini boleh bantu cikgu-cikgu untuk tahu kaitan tentang Google Classroom. Okey, jadi terima kasih. Okay kan, Cikgu Ong? Ya, dan sekarang tibanya masa Q&A lah dan kita gunakan masa yang singkat sedikit untuk jawabkan soalan-soalan yang ditanyakan pada comment section Google, bukan Google Classroom pula, dekat YouTube dengan dekat Facebook. Okey, soalan yang pertama daripada Nur Hasna binti Muhammad Nasir. Okey, kalau murid telah submit atau turn in tugasan tapi guru dapat message missing, kenapa jadi begitu? Adakah sebab murid lambat hantar iaitu terlepas due date yang guru dah set? Soalan ini. Okay, maksudnya yang assignment, maksudnya yang pelajar itu dia sudah submit tapi dia dapat message missing. Okay. Ya. Macam tadi saya sudah cakap ya, kalau student itu missing, okay, maksudnya dia belum klik mark as done. Sebab yang sebelum itu memang banyak pelajar saya juga macam itu. Saya cakap saya belum terima lagi. Lepas tu barulah dia tahu dia belum klik mark as done. Jangan hanya yang create saja. Sebab banyak orang pelajar dia ingat, oh saya sudah masuk create kan, sudah siap lah. Tak ada. Mesti mark as done. Dia mesti klik ini. Baru cikgu-cikgu sana akan terimakan yang student ini sudah hantar dia punya assignment. Okey, jadi soalan yang seterusnya daripada Encik Muhammad Saupi. Terbaik, tetapi bagaimana bagi assignment melibatkan kerja amali? Okey, rasanya yang ini saya boleh bagi cadangan sikit. Biasanya kalau tentang kerja amali, contohnya saya ingin murid mengadakan macam sedikit eksperimen sains, sebab kadang-kadang sains melibatkan eksperimen yang boleh dijalankan dekat rumah kan. Jadi saya minta mereka untuk menggunakan handphone untuk rekodkan bagaimana macam proses lah mereka menjalankan aktiviti tersebut dan terus hantar video itu kepada Google Classroom. Jadi kalau hantar ke Google Classroom, kita semua tak payah fikir gig terlalu besar lah. Contohnya kalau Padlet dia hanya ada gig yang tertentu saja. Kalau terlebih daripada size file itu memang tak dapat upload. Tapi Google Classroom tak sebegitu. Google Classroom sebab belakang ada Google Drive support dia. Jadi slide file yang boleh upload besar. Tapi kalau selain sebab kadang-kadang murid kata, mak punya handphone tak ada video kamera pula. Laptop pun tak ada kamera pula. Tak ada kamera, voice recorder sekurang-kurangnya ada kan. Jadi kadang-kadang saya minta mereka untuk voice up lah, untuk cakap, untuk bertutur sebagai kerja amali lah. Sebab PBD kan salah satunya adalah secara lisan. Asalkan murid dapat katakan, boleh speak out, memang yalah kami boleh cakap bagi dia makalah. Okey, soalan yang seterusnya. Sikit ya, yang kait tentang yang untuk kita punya itu student sini ya. Okay, so untuk yang ini untuk yang audio kan? Betul tak tadi yang tanya kaitan tentang audio? So kalau audio mungkin bagi saya, macam saya juga adalah bagi student saya untuk buat audio. Macam tengok ya, semua student mereka, tapi di sini Google Classroom saya cadangkan untuk yang student mesti MP3 file. MP3 file di sini kita bolehlah terus untuk tengok. Tapi untuk Google Drive kalau cikgu tak payahlah macam ni, first pergilah sini untuk
dengar setiap pelajar, nak dengar mereka punya itu audio. Okay, lepas tu sini bolehlah pergi pilih student yang mana satu you nak dengar. Okay, ini adalah salah satu cara. Yang cara kedua adalah yang kaitan tentang kita bolehlah terus untuk kat sini. Ada satu Google Drive, open folder. Boleh sebab ini sudah link dengan Google Drive kita. So kita bolehlah terus buka kat sini. Jadi semua pelajar-pelajar mereka punya itu audio file kat sini. Tapi cikgu kena tengok baik-baik sebab kadang-kala pelajar mereka kalau dia adalah hantar 2 kali. Jadi di sini memang ada 2 file kat sini. Memang ada 2 file MP3 file kat sini. Jadi cikgu kena dengar baik-baik yang mana satu adalah yang paling latest, paling update punya dari pelajar kita lah. Okay, so itu saja yang dari cadangan saya. Okey, jadi soalan yang seterusnya daripada Ahmad Zaki Muhammad. Pagi Cikgu Ong, okey selamat pagi. Bolehkah guru dan murid-murid masuk Google Classroom melalui email individu saja, tidak melalui email delima? Okey, soalan ini saya boleh jawab sebab Google Classroom ini sebagai satu LMS kan, dia ada lagi satu feature yang amat penting iaitu security. Maksudnya dalam kalau Google Classroom itu dibina dengan menggunakan email biasa sahaja, ya boleh. Murid yang tidak gunakan MOE atau gunakan email MOE pun boleh masuk. Tapi kalau cikgu create Google Classroom itu dengan menggunakan email MOE, maksudnya hanya memberi permission kepada murid-murid yang menggunakan MOE account sebab dia semua dalam sama, G Suite for Education. Ini memang satu caralah untuk Google Classroom untuk menjaga security, keselamatan data-data dan informasi bagi murid-murid lah. Jadi harap jawapan ini boleh poskan. Okey, ada satu lagi soalan daripada Puan. Minta maaf. Ya. Cikgu Ong, minta maaf. Kita cuma ada masa 5 minit saja lagi. Oh, okey. Minta maaf. Okey. Okey. Jadi soalan yang seterusnya rasanya saya dan Kang, kalau ada apa-apa soalan, saya dan Cikgu Kang boleh jawab balik lah dekat comment section dan harap-harap kita sempat nak jawab semua soalan lah pada bahagian komen. Jadi Cikgu Kang? Ya, Cikgu Ong. Minta maaf ya, kalau cikgu-cikgu ada soalan bolehlah terus di Google Classroom sana juga. Mungkin saya dengan Cikgu Ong bolehlah jawab kat sana Google Classroom. Dan juga tadi saya tengok banyak cikgu-cikgu sudah masuk dalam kita punya Google Classroom demo. Nanti kita bolehlah jawab soalan kat sana ya. Boleh? Okay. Jadi so itu adalah perkongsian dari kami. So harap informasi Google Classroom MS ini dapat manfaat kepada para peserta. So sekian dulu slot kali ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peserta yang setia menonton slot ini dari mula hingga akhir. Saya mohon maaf jika sekiranya ada apa-apa kesilapan secara sengaja atau tidak sengaja. Sekarang saya serahkan masa kepada pihak majlis. Cikgu Jatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ong dan Cikgu Kang itu tadi di atas perkongsian tentang Google Classroom sebagai LMS itu tadi. Pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan semua viewers di YouTube channel dan Facebook, kerana di YouTube channel kita penonton sekarang telah mencecah 2,139 orang dan juga di Facebook 100 lebih ya. Dan kemudian untuk makluman para penonton sekalian, teruskan menonton bersama kami. Program webinar akan berhenti rehat buat seketika. Kita akan mulakan slot yang kedua pada jam 10.45 pagi. Para peserta diingatkan untuk mengisi link pendaftaran yang tertera di YouTube channel dan Facebook Live untuk tujuan e-sijil dan pendaftaran SPL KPM.